Hai hai. Hai. Sorry ya, tadi ada technical problem ah. Ya, ada siapa yang sudah masuk? Selamat petang semua. Hai hai. Selamat petang semua. Ya, siapa yang sudah masuk? Ya, hai. Ya, Puan Hajat. Ya, Jessica. Hai Jessica. Sesi hari ini ialah untuk terutama sekali orang yang baru, dan juga kami ada jemput juga Peserta daripada SME Corp ya. Ya, hai, kalau kamu dari SME Corp, sila say hi. Good afternoon. Ya, supaya Madam kami Cheong. tahu berapa yang daripada SME Corp yang baru nak tahu tentang dunia jahitan. Ya. Selamat petang. Selamat Hai Angie. petang Angie. Ya. Ya, sesi ini Miss Chai dia akan memperkenalkan tentang dunia jahitan ini ya untuk pelajar baru. So ada banyak pelajar baru nak start kan, tapi mereka tak tahu macam mana. So hari ini Miss Chai ada buat sikit penerangan lah. Ya. Hai. Hari ini saya akan kami punya topik ialah nak bagi tahu kebaikan menjahit ya kepada sesiapa yang belum mula lagi, atau yang ingin mula tapi tak tahu nak belajar dekat mana. Okey, dan saya akan terangkan kenapa kemahiran penting ya untuk tujuan hobi atau untuk jana pendapatan. Okey. Ya. So ini khas sesi ini ialah khas untuk orang yang barulah sebenarnya. Okey. Dan jemputan kami dari SME Corp boleh say hi ya. Ya. Supaya kita boleh tahu daripada SME Corp punya peserta ada berapa. Okay? Ya, hai Kak Nur Ya, Azma. Nur Azma. Welcome Ya, welcome. Okay. Welcome to Sewing World. Ya. So nanti saya akan buat bukan lawatan saya akan buat sikit video introduction tentang Sewing World, latar belakang Sewing World. So apa tu, siapa kami, okey? Ramai orang yang baru join, yang kami jemput terutama sekali belum pernah datang Sewing World, atau yang selama ni ada tengok kami punya live pun tidak pernah tahu Sewing World ada apa kan. Jadi hari ini saya akan siarkan video kita ya yang memperkenalkan Sewing World kepada semua orang. Lepas tu apa yang ada di Sewing World, dan macam mana kita kalau kita nak berminat nak belajar, apa yang kita dapat belajar, kategori apa atau teknik-teknik apa yang kita dapat belajar. Dunia jahitan memang sangat luas ya. Kalau contohnya kalau orang yang tidak tahu mungkin belajar menjahit, dia hanya mau belajar menjahit, dia terus fikir ialah buat baju. Okey. Ada yang dia tahu sikit-sikit menjahit, kalau kain tu tak koyak, selagi lagi tak koyak, dia tak jahit lagi. Okey, sampai koyak baru nak menjahit. Betul? So ini bagi orang yang baru. Nanti kami akan bawa bukan buat lawatan, tapi ada video yang kami nak tayangkan kepada semua. Lepas tu kami juga akan tunjukkan demo teknik jahitan kepada yang baru. Ya, yang baru punya lah. Yang lama punya mungkin sudah mahir ya. Tidak mengapa kalau nak boleh join sekali juga. Okey, Maria. Hai Ahmad Fauzi. Welcome, welcome. Ya, dari SME Corp ke Ahmad? Hai Mas Suzy. Ya, welcome dari SME Corp ya. Ya, welcome Welcome. Siapa adalah new member here? Sila say hi. Say hi ya. Yang baru punya, sila say hi. Yang tak pernah datang Sewing World pun. Okey, yang tak pernah tahu Sewing World di mana. Okey, boleh say hi. Ya. Ya, sebenarnya kami di Subang One City Mall sekarang. HQ kami di Subang One City Mall, tapi kami ada banyak cawangan lah. Okey, di banyak tempat. Hai Mas Muda. Ya,
New ya. Sebenarnya menjahit ya Cik Ahmad ya. Menjahit mungkin bagi setengah orang mereka rasa ialah khas untuk perempuan saja terutama sekali. Kalau di sini saya nak tanya ya, kalau contohnya sulaman ke apa-apa jahitan, yang kalau pertandingan lah, lelaki juara ke perempuan? Rasa-rasanya perempuan ke lelaki? Saya rasanya perempuan kot menjahitkan. Tapi kalau sulaman kan, yang lebih cantik punya, yang lebih nampak lebih cantik, sebenarnya keting juga sama, lelaki lebih cantik. Oh, ni saya tak cantik. tahu pun Ya. So, Encik Ahmad ya, nanti kalau ada pertandingan nanti boleh join ya. Kadang-kadang orang kata masak itu perempuan saja, sebenarnya masak pun yang famous punya designer yang famous pun lebih kepada lelaki. Ya. Hi Napsia, welcome dari SME Corp, welcome. Ya, welcome ya. Yang rakan-rakan dari SME Corp boleh jemput kawan-kawan masuk juga ya, supaya kita boleh sama-sama mengetahui sesuatu yang baru tentang dunia jahitan ya. Kami tak ada cawangan di Perlis, kami tak ada. Kami ada di Kedah ya, iaitu di Sungai Petani. Ya, hi Ivy. Okay. Hi Liza, hi Ivy, welcome Ivy. Semua dari SME ke? Ya. Hi No Farhana. Ya. Hi Bun. Suka menjahit tak yang dari SME ni? Minat belajar menjahit? Ya. Jadi hari ini nanti saya akan tunjukkan macam-macam boleh jahit. Sebenarnya bukan baju saja boleh jahit. Ya, dan macam mana kamu boleh start kamu punya jahitan punya journey. So sebenarnya dia tak susah ya. Nanti misal dia akan terang. So selepas penerangan dia, kamu akan tahu macam mana step by step untuk start. Ya. Lepas kita pergi penerangan, nanti saya ada hari ini ada 2 sesi lah, 2 bahagian ya. Pertama saya akan memperkenalkan sewing whirl dengan teknik-teknik apa yang ada di sewing whirl, jenis khusus yang ada di sewing whirl. Lepas tu saya akan luangkan satu lot ialah tunjuk teknik jahitan. Sebenarnya menjahit bukan susah sangat juga. Jadi teknik-teknik yang boleh cepatkan kerja, ya macam mana kita boleh cantikkan kerja daripada dulu mungkin kita fikir rumit punya kerja-kerja, macam mana kita boleh jadi simple. Okey. Dan teknik-teknik nanti saya akan sharekan kepada semua rakan-rakan yang join hari ini. Ya, yang bukan SME pun tidak mengapa ya Puan Rahimah. Ya, tak apa. Ini ialah open kepada semua orang ya. Kalau yang lama mungkin sudah pernah tengok ya, kalau yang baru mungkin tak pernah tengok ke, bolehlah sama-sama kita. Okey, yang pernah tengok boleh join juga ya. Biar kita tengok sekali lagi. Kalau beli barang di Sewing Whirl boleh post ke Gangga ke? Boleh post di seluruh Malaysia ya Cik Ahmad. Ya, boleh post ke mana-mana saja. Okeylah, marilah kami start. Okey, adakah kami boleh start sekarang Miss Chai? Ya, boleh. Okey, so saya Miss Chai akan terang dengan slide dulu ya. Sorry ya kerana tadi sebenarnya nak pakai Zoom untuk showkan slide dengan lebih jelas, tapi nampaknya Zoom dia ada masalah sikit lah, ada technical sikit. So okay, bear with us lah. Kami akan share slide dengan cara macam ni lah. Screen siapa di sebelah Miss Chai ya? Oh, ini si handsome ada di sini ialah Mr. Chin Mr. Chin. Okay. Ya. Dan boleh nampak screen dengan jelas tak? Boleh nampak screen ke? Boleh ya? Okey ke? Suara okey? Saya baru nak ikut. Boleh saja Cik Sabaria. Ya, sama-sama kita ikut bagi yang baru terutama sekali. Saya bawa anda yang tak pernah datang Sewing Whirl, di sini ada satu video script yang kita boleh tonton sekali. Boleh bagi tahu saya screen okey ke? Screen jelas? Nampak ya? Ya, thank you dan suara pun okey. Okey. So, okey, center sikit. Ni. Okey. Okey. Ya, jadi kita mula sekarang ya. Saya bawa anda tengok-tengok di Sewing Whirl Gallery. Hari itu sebenarnya saya pernah bawa video yang kami bawa live secara live lawatan ke Sewing Whirl.
tapi mungkin tidak begitu jelas ya. Hari ini saya guna ialah video yang telah kami rakam punya. Inilah Sewing World Gallery. Sewing World merupakan satu galeri seni jahitan kreatif yang pertama di Asia. Dan saya melihat melalui usaha ini akan merancangkan lagi bidang pendidikan kemahiran di Malaysia dan lebih ramai rakyat kita berpeluang meningkatkan taraf pendidikan kemahiran itu demi membantu masyarakat untuk meningkatkan lagi kualiti hidup mereka dalam bidang kemahiran seni jahitan dan keusahawan. Kebaikan ya, saya lihat kalau kita datang ke galeri ni, kita boleh jadi seorang yang kreatif. Dan galeri ni juga dia bagi kita idea untuk kita cari pendapatan, orang kata sepanjang tahun, just not by mistake. Mampu menambah pendapatan, menstabilkan pendapatan, kemudian kita mampu menambah lagi skill-skill, membina jati diri, membina semangat. Apabila kita datang kat sini ni, semangat tu lebih berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga dan juga masyarakat lain. Okey, inilah galeri kami. Dalam dia ada berbagai jenis artikel ya, dan dirasmi oleh Permaisuri Agong ya, dan ada 10 sebab mereka datang sini. Ada 10. Mengapa Sewing World Gallery jadi satu destinasi yang wajib dikunjung? Bagi siapa yang belum pernah datangkan, ya sila luangkan masa lepas PKP nanti boleh lawat ke sini ya. Di depan kami punya pintu besar ada peta dunia yang diperbuat daripada kain. Okey, dan juga ada Auma Usna yang iaitu ialah break dunia ketiga ya. Sijil World Record yang ketiga yang kami break ialah Auma Usna yang dibuat daripada bunga-bunga kecil. Okey, dan juga ada World Record besar punya beg terbesar, tapi sekarang kami tak paparkan dia sekarang lah ya, sebab dia mengambil tempat yang agak besar. Beg ini adalah boleh isi 2 myvi ya, agak besar. Dan ada sofa terpanjang juga di Malaysia yang kami telah break record. Dan ada 32 quilt block yang kami sudah tukar dengan luar negara. Jadi ada 32 negara yang telah pertukaran quilt block dengan Malaysia. Kami mewakili Malaysia, bagi mereka setiap satu negara satu. Jadi mereka 32 negara yang lain exchange dengan kita. Okey, dan ada lebih daripada 1000 artikel yang cantik ya, terdiri daripada berbagai teknik ada pamer di sini. Termasuklah ada soft toy, okey, ada home decor, ada pakaian, ada hiasan rumah, ada aksesori fashion seperti beg-beg tangan. Jadi di dalam Sewing World Gallery ini sebenarnya tadi melalui video kita nampak kan. Kita nampak selain daripada pameran iaitu galeri, kita juga ada kelas jahitan. Kelas jahitan kita ada lain daripada lain tempat sebab kami ajar 5 teknik daripada luar negara, terutama sekali ya, daripada ada teknik quilting, teknik patchwork, teknik applique, teknik sulaman, teknik smoking, teknik dye fabric. Dan di sini supaya kita lebih jelas, jadi saya ada bagi satu video juga ya. Sama-sama kita menonton ini video, iaitu mengenai dengan teknik jahitan. Ya, ini juga kami punya peta dunia tadi ya. Saya bagi.
Nampak ini ialah batik ya. Ini batik. Bila kita jahit quilting atas dia sudah nampak lebih. Kategori ini ialah kategori patchwork. Okay, patchwork bukan saja nak buat wall hanging saja, dia juga boleh buat di pakaian. Uniform kami memang patchwork. Tengok baju kurung ini pun terdiri daripada teknik patchwork. Dan teknik sulaman. Sulaman baju kurung, baju Melayu juga boleh sulaman di artikel. Okay, sulaman di sarung cushion, home decor atau pakaian. Ini ialah kategori teknik sulaman. Ini sulaman applique ya. Applique ialah sulaman tampal, kain atas kain. Okay, dan ini adalah smoking. Upcycle daripada mungkin baju terpakai kita boleh buat satu artikel. Contohnya ini meja yang dibuat daripada seluar jeans terpakai, dan plastik boleh jadi beg, guni boleh jadi boleh balut di dia punya kerusi dan lain-lain lagi. Kita boleh nampak, dan bahagian ni adalah soft toy. Okey. Okey, jadi kita nampak ke? Saya lihat kalau kita datang ke galeri ni, kita boleh jadi seorang yang kreatif, dan galeri ni juga dia bagi kita idea untuk kita cari pendapatan, orang kata sepanjang. Okey. So teknik 5 teknik ni penting kan? Kenapa orang kata hasil kalau kita jahit tanpa apa-apa teknik, dia hanya kosong saja. Jadi tidak nampak istimewa atau unik. Okey, kalau bagi siapa yang belajar menjahit dengan pelbagai jenis teknik, hasil dia tentu lain daripada yang lain. Okey, dan daripada teknik yang kita ajar ni, kita apply ke 5 kategori yang kita hari-hari pakai. Contohnya pakaian sekeluarga. Kita ada masukkan kategori teknik-teknik tadi di kategori pakaian wanita sampai ke pakaian anak atau suami. Okey. Dan di sini juga ada hiasan rumah. Kategori hiasan rumah daripada 5 teknik tadi kita apply ke home decor. Home decor dengan pakaian itu ialah memang kita perlu, keperluan harian kita. Okey, jadi kita boleh nampak sarung bantal, tudung tingkap, langsir, cadar, kalender, alas kaki, alas meja, semua ini. Dan juga kita punya beg-beg tangan sebagai fashion accessory. Okey. Jadi di sini ialah patchwork dan quilt. Kalau di luar negara, quilting quilt atau patchwork, dia punya nilai pasaran lebih tinggi daripada baju, daripada pakaian. Kalau di Malaysia rata-rata kita tengok kebanyakan tukang jahit atau orang yang jana pendapatan atau dalam bidang menjahit ni, mereka lebih tumpuan pada baju. Contohnya baju kurung, lebih ramai orang. Kalau kita tengok di pasaran, 10 orang yang menjahit ni, 9 orang dia lebih tumpu kepada baju pakaian baju kurung terutama sekali. Ya. Jadi masa ini, kalau contohnya masa raya dia ada income yang tinggi sebab dia ada tempahan yang terlalu banyak sampai dia tak mampu terima. Okey. Dan di sini kenapa kami ajar semua kategori daripada teknik-teknik dan apply ke 5 kategori. Satu ialah kalau bagi seseorang yang hobi atau suri rumah yang ingin belajar dia boleh buat sendiri ya. Daripada baju dia sendiri sampai seluar, sampai baju suami, baju anak-anak. Jadi ada orang kata kalau masak ialah air tangan kan. Ini menjahit ialah hasil tangan sendiri yang lebih ada kasih sayang, yang boleh menaruhkan kasih sayang kepada orang yang kita sayang bila mereka menjahit untuk mereka. Setuju? Dan ini ialah satu keperluan juga daripada apa yang contohnya rahat setiap raya, mereka tidak perlu lagi, keluarga ini tidak perlu lagi tempat-tempat dekat luar atau beli lagi. Jadi untuk jangka masa yang panjang memang lebih jimat. Satu ialah brand sendiri yang penuh dengan kasih sayang. Kedua ialah memang lebih jimat daripada setiap tahun berapa pasang kita beli. Kan setiap tahun pun ada raya, ada perayaan, ada perkahwinan. So ini adalah kenapa kami ajar ni. Ini sebab kategori ini adalah satu keperluan. Dan juga home decor. Home decor tak ada siapa punya rumah tak ada langsir cadar kan. Ini juga biasanya kita beli di luar. Kalau kita pandai kan, daripada jahitan ni kita boleh hiaskan sendiri sebab kesemua ni ada kaitan dengan jahitan. Dan beg tangan, mungkin kita setelah kita pandai buat baju, kita boleh buat beg yang sedondon dengan baju yang kita buat.
Dan macam-macam beg di sini juga menggunakan teknik-teknik yang berlainan. Contohnya beg ini ialah beg daripada teknik quilting. Okey, ada yang applique. Okey, di sini. Dan ini ialah patchwork patchwork. So, dan pelbagai lagi jenis craft tangan kami ajar di sini. Okey, nak memperkenalkan kelas kami kepada yang baru, kami punya student daripada 7 tahun ke atas dan yang paling berusia adalah 85 tahun dan bukan hanya untuk perempuan ke lelaki saja. Tadi saya nampak Cik Ahmad kan, Cik Sheikh Abdul Rahim juga saya rasa juga sebenarnya dia tidak terhad kepada kita punya perempuan sahaja, wanita sahaja. Dan kami nampak di sini sebenarnya kami punya student yang lelaki yang memang lebih teliti lagi kerja dia, lebih cantik lagi ya. Bagi semangat kepada siapa-siapa yang lelaki di sini boleh. Okay, bagi siapa yang ingin suami dia ikut bersama, sebenarnya ini juga satu aktiviti yang baik ya. Aktiviti yang baik yang boleh melibatkan ahli keluarga sama-sama dan kita boleh jahit sama-sama. Okey. Ada satu hobi yang sama. Okey. So di sini saya nak bagi tahu kebaikan menjahit ni, kebaikan menjahit ya. Kalau contohnya kalau kita menjahit, mungkin ada orang kerana hobi sahaja. Kalau kita bermula dengan hobi, ini juga adalah hobi yang sangat memanfaatkan. Sebab menjahit ni merupakan satu kemahiran, menjahit ni merupakan satu kemahiran yang boleh menjadikan jaminan untuk masa akan datang. Contohnya hari ini kita bekerja, jadi memang kita ada punca pendapatan. Tapi kalau nanti kita nak plan nak pencen awal ke, jadi kita masa itu kita sudah ada kemahiran, kita juga boleh ada side income. Ya. Jadi bukan dah sampai masa terdesak baru nak cari kemahiran. Jadi kemahiran bila kita perlu, dia boleh membantu kita jana pendapatan. Setujukah puan-puan sekalian, cik-cik dan puan-puan sekalian ya? Dan kepuasan bila kita siapkan satu kerja, satu baju, apa-apa baju ya, nanti saya akan tunjuk bila saya siapkan satu baju ke apa-apa. Contoh ya, contoh kita siapkan beg ke, kita siapkan baju ke, kita tentu rasa dia lain ya. Perasaan akan lain. Contohnya di sini. Contohnya di sini. Ini ialah baju smoking. Kalau contohnya kita siapkan baju ini untuk anak kita, dia akan ingat selama-lamanya mama dia yang buat ini baju untuk dia. Betul ke tidak? So kepuasan, kegembiraan bila siap kerja ni adalah tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Setuju tak? Dan kasih sayang melalui hasil tangan sendiri, macam saya kata brand itu sendiri, salurkan kasih sayang dan satu-satunya hasil itu adalah satu-satunya di dunia. Okey, dan aktiviti kita contohnya bila contohnya MCO sekarang ni. Kalau bukan MCO, selepas MCO ya, segala sudah jadi normal, aktiviti isi masa lapang yang sangat baik untuk sekeluarga juga dan juga boleh ada satu manfaat lagi ialah menjahit. Sebenarnya kalau ikut kajian, dia boleh meriliskan tension. Bukan tunggu kain koyak jahit, tapi dia boleh release tension ya. Terima kasih Fataya ya, setuju kan? Ya, Nur Azma juga betul-betul kan? Hasil sendiri memang puas hati. Walaupun sengit belik sikit, tapi memang tetap adalah luar biasa. Okey, sebab satu-satunya kerana itu sengit, itulah jadikan istimewa. Betul? Okey. So, sekarang kita tengok ya. Kalau contoh saya nak bagi tahu ialah kalau di luar negara, kita tengok contohnya kita tengok di Jepun ya. Kalau contohnya kita tengok di Jepun. Kalau kita tengok di Jepun, budak-budak sekolah umur 10 telah wajib untuk belajar menjahit. Wajib tahu. Dia tidak boleh kata saya tak minat. Ibu bapa tak boleh katakan anak lelaki saya tidak mau bagi dia belajar menjahit. Saya mau dia baca buku saja. Tidak boleh. Sebab apa? Negara-negara yang maju terutama sekali, mereka telah buat banyak kajian. Kajian itu dinamakan kajian saintifik. Mereka berulang-ulang kali buat kerana mereka dapati belajar menjahit ni adalah antara satu cara untuk melatih anak itu jadi orang yang sabar. Bersabar itu penting kan? Kalau kita ada anak kecil, di situlah masa kecil dia adalah masa yang terbaik untuk kita bentukkan dia. Sama ada dia jadi orang yang sabar ke, jadi orang yang pandai planning sesuatu dan lakukan dia sampai habis.
menjahit ni dia perlu berfikir. Melalui banyak berfikir, orang ni akan anak-anak itu akan jadi orang yang kreatif. Okay, so ini di sini sebenarnya ada video, tapi mungkin video tu panjang sangat, jadi hari ini saya tak bawa anda pergi Jepun ya. Akan datang kalau siapa yang lawat ke Sewing World Gallery, boleh jumpa saya, Miss Chai di sini. Saya bagi tengok, saya bawa kamu pergi ke Jepun melalui video ni. Sebab kami punya konsep ni adalah dari Jepun. Dan juga menjahit ni antara satu lagi ialah libatkan ahli keluarga yang berusia juga, bantu mereka lebih sihat. Aktiviti menjahit ni boleh bantu. Contohnya kita nak pencen ke orang tua kita yang dah pencen ke, dia tak ada apa boleh buat dah di rumah. Jadi dia boleh menjahit ni boleh menenangkan fikiran dia. Contohnya kenapa orang tua dia banyak berfikir kerana dia tak ada apa boleh diberi tumpuan. Jadi mungkin dia kurang sehat sini, bangun lagi kurang sehat sana. Itu ialah memang selalunya berlaku ya. Dan ikut kajian juga, mereka yang ada mungkin kurang sehat, mereka lepas tumpu pada sini sebab menjahit ni dia perlu fokus, okey. Dan secara tidak langsung macam tak sedar-sedar dia punya sakit-sakit tu sudah kurang. Jadi ini mungkin ini bukan sebenarnya dia bukan perubatan, tapi adalah satu terapi juga. Okey, so menjahit boleh jadi terapi dan hobi, seterusnya jadi pendapatan. Wah ya, bagus sekali ya Puan Jalina. Ya, jadi wanita yang bahagia juga boleh beramal ya. Kalau contohnya di sini kita boleh nampak wanita yang boleh buat sendiri punya baju untuk keluarga dia. Jadi dia buat baju untuk suami dia. Jadi memang boleh tambah kebahagiaan. Orang kata tambah elemen kebahagiaan dalam keluarga dia. Dan juga boleh beramal. Saya boleh nampak kami punya student yang sudah pandai, mereka juga pergi beramal. Mereka buat projek-projek, lepas tu mereka pergi jualan amal. Mereka juga boleh ajar wanita-wanita di luar yang perlukan kemahiran. Contohnya mereka ajak orang kampung, orang yang susah. Mereka ajar dia menjahit supaya dia juga boleh menjahit, atau tolong menjahit supaya boleh bantu ekonomi keluarga. Walaupun tak akan jadi kaya raya, tapi sedikit sebanyak juga boleh bantu isi rumah. Okey, setuju ke? So sekarang kita tengok ya. Untuk berpanjangan seperti apa yang saya kata, setiap tahun kita melaburkan duit yang banyak untuk pakaian sekeluarga semasa kenduri ke apa-apa. Sebenarnya kita sudah boleh jimat duit. Bukan tahun ini saja ada raya. Nanti bulan depan ada raya haji. Tahun depan ada juga hari raya haji. So, kalau kita dah pandai, ini adalah antara satu yang kita boleh lebih jimat untuk masa yang lebih panjang. Kita belajar satu, kita boleh buat banyak, betul tak? Tapi kalau kita beli selama-lamanya, kita beli lagi. Kita beli satu, kita cuma dapat satu. Okey? Ya, bagus-baguslah Airilong. Latih anak belajar menjahit, tentu dia akan lebih bersabar, ya. Kita semua sebagai ibu bapa harap sangat anak ialah ada asas dia punya sifat-sifat positif, betul? So, persediaan untuk bantu ekonomi keluarga. Mungkin hari ini kita tidak ada kekurangan apa-apa duit. Suami punya duit pun banyak, ya, suami punya kerja pun banyak, lumayan. Tapi kalau contohnya, kalau kita belajar dari sekarang, tak kirakah bukan sampai masa suntuk ke terdesak baru kita nak belajar. Jadi ini adalah satu, kita boleh mula dengan hobi. Bila masa orang kita tidak tahu kan, kalau apa yang terjadi, kita sudah boleh bersedia untuk membantu ekonomi keluarga dan juga boleh ikut aktiviti amal yang lain. Okay, so setuju ke? Bagi sesiapa yang tak pernah sentuh mesin, dan kita sebenarnya boleh mula dengan hobi dulu. Tak semestinya sebenarnya semua orang kalau bagi peluang kepada diri sendiri, semua orang pun boleh menjahit. Okey? Daripada kami punya pelajar-pelajar yang setiap hari kami jumpa, ada yang belum pernah menjahit pun, tapi melalui step by step dia sudah boleh menguasai. Jadi ada orang yang tak pernah pijak mesin pun, bagi peluang sendiri pun boleh. Sebenarnya semua orang boleh, ya. Okey. Contohnya bagi sesiapa yang di sini yang ingin menjana pendapatan, Nah, jadi boleh tukarkan hobi ke generate income.
Menjahit sebenarnya kalau ikut kajian tadi ialah memang boleh jadi terapi ya. Kalau bagi sesiapa yang hari ini dia belum pandai tapi dia punya aim, dia punya impian ialah dia satu hari nanti dia tidak mau kerja di luar sudah. Dia mau kerja di rumah sambil jaga rumah tangga dan dia sambil tu dia nak ada jana pendapatan. Sebenarnya dalam bidang ini sangat-sangat luas ya dan sangat-sangat penting dan dia sangat selamat. Kerana apa? Bidang menjana pendapatan di bidang jahitan ni adalah bidang yang sangat bagus. Satu, tak perlu modal yang tinggi. Kedua, memang tak akan pupus punya. Produk kita tak akan pupus, akan tak ada sambutan. Sebab apa? Sebab itu adalah keperluan kita setiap hari. Tak ada siapa lagi zaman sampai tak perlu pakai pakaian dah. Tak ada. Rumah tak perlu ada fashion home decor dah. Tak ada. Betul ke tidak? So bidang ni dia tak akan katakan dia akan jadi ketinggalan punya. Tak akan. Setuju ke Puan Rahimah? Terima kasih ya. Ya, jadi kalau contohnya bagi kita yang mungkin baru, satu hari nanti kalau kita mula sekarang, satu hari nanti kita boleh tukarkan hobi ke jana pendapatan. Dan kenapa kita boleh dalam apa yang kita belajar ni, kita dapat menguasai pelbagai jenis teknik dari luar negara. Apa yang kami ajar tadi 5 teknik ke 5 kategori. Satu ialah untuk membantu kami punya ahli boleh menghasilkan hasil tangan yang tidak terikat dengan musim. Kalau bagi kita yang jana pendapatan, kita tidak berharap juga kita hanya tumpu pada baju saja dan kaya raya masa musim raya dan kita tak kurang pendapatan masa yang tiada raya-raya. Sebab pendapatan kita perlu stabil kerana kita perbelanjaan memang perlu. Tak boleh kata tak ada siapa TMB ke Telekom ke dia tak akan kata tolak ansur kerana you tak ada income jadi elektrik itu tak perlu bayar. Tidak akan jadi begitu. Setuju ke? So kita perlu stabilkan kita pendapatan dengan pelbagai teknik dan pelbagai jenis kategori hasil tangan. Dan daya saing kita akan jadi lebih tinggi atau lebih kuat kerana kita dapat menguasai pasaran yang lebih luas dan kita boleh bagi kepuasan kepada pelanggan kita. Okey? Dengan pelbagai jenis hasil-hasil yang cantik. Daripada mulut ke mulut kita punya hasil akan disukai oleh lebih ramai orang lagi dan kita punya bisnes akan jadi lebih baik. Sebab kalau katakan handmade berlainan kalau kita bisnes handmade dengan mass production tak sama. Okey? Dan di sini kami juga boleh nampak kami punya pakar-pakar sudah pandai punya student yang boleh menghasilkan projek-projek yang amat bernilai tinggi yang sangat cantik. Okey. So dia punya bisnes memang pun sudah lebih baik dari semasa ke semasa. Fungsi mesin yang lengkap dan canggih juga dapat membantu kita cepatkan kerja, gandakan hasil dan gandakan pendapatan. Jadi kalau contohnya kita juga satu hari nanti kita nak bisnes, jadi kita kena tahu juga macam mana kita punya kerja boleh jadi lebih cepat, macam mana kita nak cepat gandakan hasil, macam mana boleh gandakan pendapatan. Itu ada kaitan juga dengan kita punya peralatan yang kita guna. Jahitan yang kemas juga antara satu syarat untuk memenuhi pelanggan punya kepuasan. Setuju ke? Ya, jadi kalau kita jahit dengan kemas, memang kepuasan pelanggan akan jadi meningkat. Okey. Peluang meningkatkan diri daripada tukang jahit jadi usahawan. Ada orang yang belum jadi tukang jahit lagi, tapi daripada apa yang dia belajar, semakin hari semakin pandai sudah dia boleh jana pendapatan. Okey, dan perniagaan ni seperti apa yang saya kata adalah perniagaan yang tak ada risiko dan dia perlu ialah masa untuk belajar, lepas tu dengan modal yang sangat kecil sahaja. Pasaran yang lebih luas ya, yang luas lah. Tadi kita nampak video, ada nampak kios-kios mereka kami punya student yang jual produk-produk dinamakan tempat itu dinamakan Handmade Market Tengku Aziza. The Tengku Aziza Handmade Market terbalik, sorry. Jadi mereka yang sudah pandai, kami ada sediakan platform untuk mereka jualkan produk-produk mereka. So, Sewing World Gallery di sini bukan sahaja ialah galeri, bukan sahaja ialah kelas mengajar menjahit. Kami juga sediakan platform kepada mereka yang ingin jana pendapatan memasarkan mereka punya produk. Okey, sebab ramai orang yang pandai menjahit tapi dia tidak tahu di mana nak pasarkan dia punya produk, betul? So, di sini kami ada boleh katakan sudah sediakan ke semua. Platform pun sudah ada, training pun ada, okey. Dan di sini inilah keratan surat khabar yang boleh kita tengok di sini.
Okey, mereka boleh jual produk mereka sampai mereka boleh ubah mereka punya kualiti hidup. Okey. So, kebaikan kalau kita jana pendapatan, kita hanya tak perlu semestinya jana pendapatan perlu ada kedai, tidak perlu. Tidak semestinya kita perlu ada kedai, kita boleh kerja di rumah, kita jahit di rumah, kita boleh urus urusan rumah tangga, lepas tu kita boleh dapat sumber pendapatan daripada hasil jahit kita. Sekarang pula boleh kita online jualkan produk juga kan, dan boleh jaga family, boleh jaga kebahagiaan keluarga dan jaminan ada, lebih jaminan masa depan. Ya, ramai wanita yang tak bekerja, dia tak ada income, jadi dia hanya tunggu income daripada suami saja. Apa kata kalau dia ada masa lebih, dia pergi belajar kemahiran dan satu hari atau dia boleh gunakan ke masa lapang dia pergi jana pendapatan. Kemungkinan boleh, bukan kemungkinan, pasti boleh bantu sedikit sebanyak tanggungan daripada ekonomi keluarga. Okey. So, khusus seni jahitan kreatif yang kami tawarkan terdiri daripada 5 teknik tadi, ialah teknik cutting, teknik patchwork, teknik applique, smoking dan sulaman. Iaitu apply ke pakaian, hiasan pakaian, pakaian home decor dengan patchwork. Kerana itu ini antara satu demi untuk bagi yang hobi, dia boleh memenuhi kepuasan sendiri sebab dia pandai semua. Kedua ialah kalau siapa yang ingin jadi hobi, jadi kerjaya akan datang, dia dapat memenuhi keperluan dan permintaan pasaran. Okey, sebab dia dapat hasilkan hasilan yang tak terikat dengan musim. Bukan pakaian saja dia boleh buat, semua dia boleh buat. Okey, dan inilah kami punya khusus-khusus yang merangkumi 5 teknik ke 5 kategori. Dia khusus kami jalan dia by month ya. By month, contohnya Januari kita boleh pilih dari sini, Februari, March macam tu, dan kita boleh pilih ikut kita punya pilihan. Okay, so kategori pakaian kita boleh nampak tak setiap satu khusus yang kami tawarkan dia memang ada yuran dia ya. Yuran di sini nampak contohnya baju skirt ini RM80, ini adalah RM80, baju Melayu RM280. Ini adalah dia punya yuran dia. Tapi kalau sesiapa yang berminat belajar dengan kami, sebenarnya kami bukan bayar terus, saya nak datang bayar RM80 terus saya masuk kelas. Bukan dengan cara ini ya sekarang. Artinya kita perlu belikan learning point dulu baru kita boleh enter kelas. Learning point. Macam kita nak pergi ke highway, kita perlu kita pergi masuk duit di kita punya touch and go punya card dulu. Lepas tu kita lalu mana dia akan tolak. Jadi kami punya kelas sama juga, gunakan kredit, bukan touch and go ya, tapi gunakan kami punya learning point yang kita boleh beli di Sewing World. Lepas tu contohnya kita beli 1000, hari ini guna 800, jadi kita punya 1000 sudah tolak 800 sebab setiap ringgit adalah sama dengan 1 point. Faham ke? Bagi yang baru, faham? Ya, satu learning point adalah RM1 yuran dia ya. Dan learning point itu ialah untuk bayar kepada yuran sahaja, bukan untuk barang-barang benang ke jarum ke, bukan ya. Okey, di sini juga kita boleh nampak ialah kategori hiasan rumah dan terdiri daripada dia punya yuran-yuran asing tersendiri juga. Contohnya alas meja ini ialah RM200. Nanti saya akan bagi tengok lepas ni saya akan bagi tengok contoh ya. Kalau suka yang nak buat take back tangan, kita boleh ikut ke cita rasa, kita pergi pilih projek mana yang kita suka belajar. Contohnya bag ini ialah 120, setiap satu ialah 110. Kalau kita nak semua ini, berarti 600 point. 1, 2, 3, 4, 5, 600 point. Jadi kita punya point sudah ditolak 600 macam tu. Okey. Ini adalah patchwork. Patchwork. Ini adalah yuran dia 250. Okey. Bagi yang dari SME Corp atau yang baru, yang sesiapa yang berminat belajar, ya sebenarnya boleh bagi peluang sendiri ya belajar. Kalau kita adalah beginner, betul-betul beginner, tak pernah sentuh mesin pun, tak pernah pijak lagi mesin pun tidak mengapa, sebab kami juga ada kelas beginner dulu. Kelas beginner ialah ajar macam mana handle mesin dan pelbagai jenis jahitan yang asas yang kita perlu belajar, dan dia punya cost ialah 120 learning point atau learning point ya. Dan ada juga yang berminat dengan alteration, ini ialah RM100 atau 100 learning point. Jadi bagi siapa yang dalam kelas kami, sebenarnya dari budak punya sampai yang
dewasa sampai yang tailor yang ada butik pun dia masuk sini lagi. Mereka punya tujuan atau mereka punya tujuan datang sini tidak sama. Kalau anak-anak ialah parents mereka nak semai mereka, nak isi masa mereka dengan sesuatu yang memanfaatkan. Jadi contohnya nak semai mereka jadi orang yang sabar, yang kreatif, yang fokus, okey, yang pandai planning dan akan siapkan sesuatu A sampai Z. Kalau contohnya kita kata kita latih anak kita, dia buat beg tapi tak siap tangkai tu. Jadi beg itu bukan lagi beg. Ya, contohnya beginilah. Kalau di sini kita nampak asuri rumah ke, yang bekerja ke, mereka juga datang kelas. Okey, mereka juga datang kelas. Tujuan mereka ialah apa? Mereka juga nak isi masa, nak hilangkan stres. Ya. Ada yang tailor sudah dia ada, sudah butik, sudah dia pun ada bisnes sendiri sudah. Jadi kenapa dia datang sini? Sebab dia nak upgradekan skill dia. Sebelum ni dia buat baju sahaja, dia pun tidak ada sulaman, dia pun tidak ada application yang lain, dia terikat dengan musim. Jadi pendapatan dia. Jadi sebab tu dia nak dekatkan dia punya design, nak tambah lagi income dia, sebab tu dia datang sini. Jadi lelaki ke perempuan pun sebenarnya ada juga student. Ada salah satu student kami, dia engineer tau. Lelaki, pemuda, Cina, engineer. Kami pun tak sangka. Saya ingat dia nak sign up package ni untuk isteri dia. Tapi akhirnya bukan untuk isteri dia, adalah untuk diri dia. Okey, dan di sini juga kita boleh nampak nenek-nenek kita di dalam kelas. Jadi saya percaya tak ada siapa yang di dalam kita punya live hari ini yang sudah 80-an kot, tak ada kot. Jadi dari 7 ke 80-an pun tidak mengapa ya. Tujuan jahitan ada mungkin kerana kita boleh mula dengan hobi, satu hari nanti kita nak jadikan dia pendapatan, atau untuk didikan anak-anak, atau untuk terapi akan datang. Itu semua adalah kita punya manfaat ya. Okey, sekarang saya akan tunjuk dulu hasil-hasil tangan kita. Tadi kita hanya tengok gambar kan. Saya sekarang akan bawa tengok mana apa itu teknik patchwork, apa itu teknik quilting, boleh? Lepas tu baru saya mula menjahit ya. Baru saya menjahit. Okey. So tengok ya, di sini saya ada sediakan. Ini adalah teknik applique ya. Ini teknik applique. Teknik applique ialah dia ada kain ya, dia ada dasar kain. Lepas tu kita patch sesuatu atas dia jadi satu motif yang cantik. Katakan ini adalah sarung cushion ke alas apa-apa. Kalau kosong saja, tak ada teknik apa-apa, berarti dia tidak akan nampak unik dan tak boleh dapat lebih, boleh nampak mahal, tak akan. Betul ke tidak? Okey, so teknik itu sangat penting ya. Kalau katakan kita nampak ini ialah welcome. Ini ialah satu perkataan. Perkataan welcome ini juga tampak atas kain dasar ini. Ini ialah jenis teknik applique. Okey. Dan ini kita nampak juga applique ya. Applique. Okey. So saya bagi tengok contoh-contoh applique dulu. Okey. Dan kita nampak ini ialah projek bulanan ya. Ini ialah projek bulanan. Tapi projek bulanan yang kita boleh bayar iuran tadi memang dia ada salah satu ialah ini. Ini ialah applique juga. Ini ialah applique. Okey, bahagian ini applique, bahagian ini adalah patchwork. Bahagian ini adalah patchwork. Okey. So, patchwork bukan saja kita nak buat wall hanging saja, kita juga boleh buat di bag kita boleh buat di bag tangan juga. So, apa yang saya kata tadi, pelbagai jenis teknik kita boleh applykan ke pelbagai jenis kategori. Ya, tak semestinya untuk wall hanging saja ke untuk jadi apa-apa saja. Ini juga satu bag ialah dia ialah guna teknik patchwork dan ini adalah applique. Okey, so saya nak bagi tengok ialah teknik quilting ya. Quilting saya sangat-sangat suka. Ini adalah teknik quilting. So teknik quilting ini ialah freehand ya. Ada dua cara teknik quilting, satu ialah freehand, satu ialah guna computerized. So ini ialah guna freehand punya. Okey, freehand. Tengok ya, freehand ya. Ini adalah batik biasa saja, tapi kalau sudah diukir dengan mesin, nanti saya akan tunjuk macam mana saya ukir ini quilting di atas kita punya hasil jahitan. So ini sudah jadi timbul Ini sudah jadi timbul di mana yang tak terjahit. Ya, kita juga boleh jadikan sulam quilting tu di atas bag. Okey, di atas bag. Nak jadi comforter ke, nak jadi cadar ke, sarung bantal ke, tak ada masalah ya.
Okay, so sekarang kita tengok ini pula. Ini juga quilting. Quilting ini ialah ikut ini ialah kain yang sudah ada printing. Lepas tu kita ikut dia punya ni untuk jahit. Boleh nampak dia timbul sudah ni. Okay, so ini ialah teknik quilting. Okay, kita boleh nampak ini bag juga sudah quilting. Sebab itu teknik sangat penting. Dia akan tambah lebih unik sudah. Dengan apa yang kita sudah apply, dia sudah jadi lebih unik. Okay. Then okay. Ini juga saya bagi contoh ya. Di sini kosong lagi. Ini kosong lagi. Kalau kosong lagi dia tidak akan nampak cantik. Kalau ini jadi bag, beginilah bag dia. Nak jadi comforter ke, ini saja dia punya hasil dia. Tapi kalau ni dia sudah ada quilting, ada perbezaan tak? Tentu ada beza. Di sini belum jahit, di sini sudah jahit. Ada beza? Memang tidak sama, betul? Contohnya ini pun sama. Ini sudah jahit, ini lagi belum. Okay, memang tidak sama hasil dia. Sebab itu teknik-teknik yang kita dapat belajar ni sangat penting ya. Okay. Lepas tu saya bagi tengok patchwork lagi, patchwork. Okay. Patchwork tadi quilting kan. Ini ialah patchwork juga antara satu tadi yang tadi tersembunyi di sana. Ini ialah dalam bulanan juga kita boleh guna learning point pergi belajar juga. Macam-macam teknik di sini, macam-macam teknik. Ini sebenarnya besar tapi kami punya ini saya bagi kecil saja. Okey. Yang ke. Okey. Selain daripada teknik quilting tadi, kita boleh guna dia untuk sulaman juga Sulaman. Ini bukan sulaman tapi ini ialah patch macam tampal Tampal ini di baju kurung ke, di kaki baju kurung ke. Nanti juga saya akan tunjuk kita stay dulu, nanti saya akan tunjuk cara macam mana kita restyle kita punya baju lama jadi baru yang boleh pergi ke celebrate hari raya haji. Ya, raya hari tu kosong, baju tu kosong je macam ni. Raya haji nanti jadi ini. Orang tak tahu ini baju lama ke baru sebab sudah jadi barulah. Cantik kan? Jadi nanti saya akan tunjuk juga. Lepas tu contohnya ini sangat menarik teknik applique ada, teknik slash Q ada. Sebenarnya saya nak bagi tahu yang baru. Kain ini sebenarnya kain yang biasa saja. Lepas tu kita sudah applykan teknik di sini. Jadi kain yang sama sudah jadi baudu di sini. Ini adalah applique. Ini ialah applique juga tapi ini ialah pasang bias ya. Ini pasang bias di keliling dia. Okay, dan bentuk dia ialah bukan segi empat dan bukan bulat tapi ada angle. Okay, kalau kita pandai macam ni, kita dah pandai kita buat kita punya alas kaki, kita juga boleh baudukan kain lain-lain, kita boleh jadi bag yang lain daripada yang lain. Okay, orang ingat ini kain kita beli, sebenarnya bukan ini ialah kita yang jahit. So, menarik ke? Menarik kan? Ya, macam-macam bag saya bawa tengok macam-macam bag yang kita dapat belajar. Tadi ini ialah 120 punya. Yang learning point dia 120. Okey, kita buat bunga, kita buat daun, lepas tu kita jahit lipat-lipat, lepas tu kita jahit mulut dia, kita jahit dalam dia, kita jahit bahagian bawah bag. So, semua ini kita dapat belajar. Kemahiran ialah sangat penting dan kemahiran yang lain daripada yang lain juga kita dapat belajar di Sewing World ni ya. Ini adalah kita punya bag. Bahagian ini quilting, sini ialah applique. So, kita boleh nampak lagi satu bag. Okey. Nah, warna kecil ni dah minsakan. Okey, kita nampak ya, nanti saya akan tunjukkan teknik-teknik. Ini baju smoking Ini ialah baju. Ini ialah baju smoking ya. Sorry. Ini ialah baju smoking, nampak? Baju ini pakai kain sikit saja tapi dia mahal. Dia mahal dan bukan semua tempat boleh dapat beli. Kalau contohnya kita pergi hypermarket memang tak adalah. Giant, Jasco memang tak ada. Kita pergi tempat-tempat mewah punya mall, mall besar baru kita ada. Okey, kita tengok di sini. Nanti saya akan tunjuk. Macam mana kita pasang binding Macam mana kita pasang binding lepas ini dan macam mana cara kita kedutkan, lipatkan kain terus kita cantum. Atau satu lagi, kita kedutkan kain, kita cantum atas ni.
Ya. Kerja-kerja macam ni macam rumit macam rumit, tapi sebenarnya cara itu betul, dia sangat senang sahaja. Dan contohnya ini keping ini adalah guna tali Sini ada satu beg Ini ialah tali. Ini ialah tali. Nampak tali? Tali Nampak tak tali yang lebar? Tapi sudah jadi beg. Ini adalah beg. Okey. Ini jadi alas meja yang boleh kita lapik. Nanti saya nak lapik saya punya mesin jahit di sini. Dan sebab ni boleh jadi alas kaki juga. Boleh tak akan bergerak lah. So ni kita boleh nampak macam mana kita boleh jahit yang pelbagai. Dan ini bias, nanti saya akan demo. Dan cuba tengok ini tudung Ya, macam mana kita jahit tudung yang cantik macam ni. Okay. So stay dulu jemput kawan-kawan. Masuk sekali. Sekejap lagi saya sudah mau bermula. Saya akan tunjukkan teknik-teknik jahitan sesi teknik jahitan pula. Okay, nampak cantik kan? Ini yang binding. Ini yang claim yang claim. Tapi claim dia ada claim dua jenis ya. Ini claim scallop. Okay, so saya clear saya punya sampel dulu sebab saya nak mula menjahit. Sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan tentang macam mana kamu nak mula kelas, nak dapatkan advice ke apa-apa ke, nak dapatkan komen apa-apa ke, nak bagi kamu cadangan apa, kamu boleh WhatsApp saya, iaitu Miss Chai atau Jason di talian di nombor berikut. Okey, sekarang saya akan mula. Okay, so sekarang Miss Chai dia akan show sikit example yang teknik yang tadi kamu nampak tadi. Okey, saya akan buat satu-satu ya. Saya akan buat satu-satu. Oleh kerana tinggal beberapa hari lagi kita masih boleh dapatkan sempena hari mesin jahit. Jadi kita masih boleh dapatkan voucher untuk dapat peluang belajar dengan sekali peralatan. Tak kiralah anda yang suka belajar ke atau yang berminat dengan peralatan seperti mesin jahit ke, boleh hubung kami ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan contohnya bila kita menjahit, material kita mungkin berlainan. Material kita kadang-kadang material ialah bahan, kadang-kadang tebal, kadang-kadang bukan kain, tak semestinya kain yang sama saja, betul? Yang kadang-kadang kain tu lebih mencabar seperti ini, dia tebal. Okay? Ini adalah jeans jeans yang tebal. Ini adalah kita punya PU. Ini ialah kain yang orang tak suka jahit sebab dia pandai kedut atau tak terlekat jahitan. Kita tengok ya. Nah, ini adalah apa yang saya nak tunjuk sekarang ni. Saya nak jahit lurus dulu, lurus. Ini adalah jahitan lurus ya. Ini ada kaitan dengan peralatan jugalah. Contohnya sekarang ada tinggi rendah kan. Saya ada satu alat di sini. Saya akan tolong bagi dia. Ini ada jabatan. Nak turun bukit kan. Kita bagi dia begini. Dan kita boleh bagi dia terus on saja. Terus jahit. Terus jahit. Tengok, nampak dia jahit terus. Sebab tinggi rendah. Nampak tinggi rendah. Okey. Lepas tu kita boleh naikkan tapak. Keluarkan ni. Terus bagi dia jalan. Kadang-kadang di bahagian kita cantum kayak seluar kan. Dia memang ada tinggi rendah. Betul tak? Ada yang tebal. Ada bahagian yang tidak tebal. So kita boleh gunakan alat ini untuk seimbangkan ketebalan dia. Kita nampak material yang tidak sama, material yang tak sama, tipis, PU, jeans, dan ketebalan pun tidak sama, tapi jahitan dia sama je, nampak? Ya, ini ada kaitan dengan kualiti jahitan ya. Okey. So ini ialah pertama, katakan kalau kita nak cantumkan kain, kalau kita nak cantum kita punya kain dua jadi satu, di sini juga kita boleh senang ialah kita boleh minta mesin tolong kita pematikan jahitan permulaan dengan hujung itu. Jadi cara dia ialah mesin yang akan pematikan jahitan di hujung, di permulaan,
dengan ialah penghujung. So dia akan undur di dia akan undur di mata jahitan yang sama. Jadi dia memang akan kukuh lah. Dia kukuh, nampak tak? Dia undur tu di mata yang sama, turun di lubang yang sama. So ini sudah jadi ada lock stitch, lock stitch. Sekiranya kita buat stop stitch atau masa kita cutting, kita boleh guna punya ialah dia lock di atas saja. Sorry saya belum tekan. Okey. Kita nampak ya, saya jahit sini ya. Ini adalah lock stitch. Dia sudah lock, dia tak undur tapi dia lock. Katakan sekarang saya perlu satu mata, saya tekan ni, dia mata lagi, satu mata lagi, kita boleh kawal ya. Dan kita kalau contohnya bagi yang baru, takut nak jahit, sini ada speed dia. Speed dia saya nak lambat ke cepat ke, bila nak lengkung, ada selekor macam kita memandu ke, kita boleh lowkan speed dia. Okey, kalau saya nak satu mata lagi, saya satu mata lagi, dua mata lagi, baru saya turn pun boleh. Jadi dia tak akan lari ya, dan tempat kita turn tu memang tajam. Okey. Katakan di sini sudah habis. Jadi saya minta mesin tolong saya simpul di bawah dengan ganti kita reverse punya, sebab ini adalah jahitan atas. Sekarang ini sudah ada dot saja, ada satu dot saja, tapi ini sudah simpul di bawah. Memang sudah kunci ya, jahitan dia sudah kunci, takkan tercabut lah. Okey. So ini adalah apa yang saya sharing di sini tentang different punya thickness atau material. Okey, sekarang saya tunjuk ini dulu, ini. Ya, mesin yang Miss Chai guna ni panggil Creative Sewing Special Edition by Genomi bagi tengok itu logo sikit. Ya. Kalau ingin tahu tentang peralatan apa ke, tentang khusus ke, ya boleh WhatsApp kami tadi ya. Dan sekarang di sini kita tengok lagi. Sekarang saya nak buat sesuatu yang begitu senang saja kita nak buat. Okey. Saya sediakan dua kain di sini, dua kain, satu yang sangat panjang, satu yang pendek ya. Yang panjang punya saya bubuh di bawah ni. Ya, Norazlina, kami ada jual peralatan ya. So ada apa kamu boleh hubungi kami, okey? Okey, so di sini ada dua kain ya, dua kain. Ya. Lepas tu kita tengok ya. Saya kalau contohnya saya nak buat kedut dengan cantum sekali siap. Kedut dengan cantum sekali, sebab dua ni kain dicantum dan satu ada kedut, satu tidak. Mula-mula ini saya buat yang melipat dulu, yang bukan melipat, yang lipatan dulu So first one saya buat lipatan dulu. Kita mula ya. Cuba tengok lipatan tu mesin yang lipat ke? Ya, bukan kita ya. Bukan kita tanda dulu baru kita lipat. Nampak ni saya buat slow sikit biar kamu nampak ya. Sebab kain tu tak banyak, nanti sekali habis sudah. Nampak ni. Jadi sangat siap. Boleh siapkan cepat. Ini yang dimaksudkan cepatkan kerja, gandakan hasil. So nampak ni. Kalau kita masih nak lipat-lipat lagi, itu yang jadi lambat kan, leceh kan. Ini sudah siap, nampak. Okey. Jadi sebelum tu saya kasih contoh satu lagi, iaitu saya nak buat kedutan. Kedut bukan lipat tapi kedut Kedut dengan cantum. Okey, ini ialah kedut dengan cantum ya. Okey, kita tengok ni. Nampak? Dia tak buat lipat dah, kan? Kerja kita ialah masukkan kain, align dia masuk dengan lurus, pijak minyak saja. Dia sudah siap. Okey. Cuba kita tengok hasil dia. Okey. Yang ini sudah kedut. Yang ini sudah lipat. Dan kedua-duanya kalau kita tengok hasil dia sangat-sangat cantik dan evenly.
Kalau kita guna manual, satu ialah lambat, kita tarik-tarik, lepas tu tak seimbang. Sini kedut, sini tidak, contohnya. Dan buang masa. Lepas tu tiba-tiba dia putus, putuslah kena buat sekali lagi. Okey, yang ini ialah lipat. Lipat pun dia sama saja kan. Contohnya nak buat skirting ke, ini nak buat apa? Nak buat ropor sarung bantal ke, nak buat skirt ke, apron ke. Sangat cepat boleh siap. Ya kan? Ya, no Asma ya, nanti boleh hubung saya balik, nanti saya bagi penerangan. Kita fokus di sini dulu ya. Kita fokus di sini dulu. Okey. Alat tu boleh guna untuk semua jenis mesin ke? Saya guna mesin jahit. Oh, puan. Cik Ahmad Oh, Cik Muhammad memang pandai jahit ya? Tak boleh ya, tak boleh. Contohnya, kami punya brand, mesin yang kami guna dalam kelas ke, mesin yang kami ada jual kepada student ke, semua ialah jenama Genome. Genome model tidak sama pun alat ni tak sama. Okey, tak sama. Jadi tidak boleh guna ni untuk model kami pun tak boleh. Kalau model lain lagi tak boleh lah kan, lagi jauh dah. Kalau jenama lain lagi tak boleh. Kita tidak mau bazir duit beli, tapi nanti tak boleh guna ya. Tak boleh guna, tak sesuai ya. Ketinggian dia tak sama, lebar dia tak sama, model tak sama pun dah tak sama. Okey, so jangan belilah ya. Untuk keterangan lanjut boleh WhatsApp saya nanti ya. Nanti saya bagi terang. So sekarang kita sudah nampak macam mana kita nak buat lipat ni. Kadang-kadang kita nak jahit dengan lurus tapi hasil tu tak lurus. Walaupun kita mahir menjahit, kalau tidak lurus, kalau jahitan kita tak lurus, kita tak dapat jahit yang lurus. Jadi itu ialah satu kekurangan. Hasil tu sengit belek, memang tak akan jadi cantik. Sini ada satu alat untuk bantu kita, mudah-mudah pun orang yang hari pertama jahit pun boleh lurus sebab ada alat ni. Kalau lebar ni untuk lipat-lipat kain seluar ni, lebar ini ke, kurang lebar ke, lebar macam ni ke, kita boleh adjust. Ikutlah cita rasa pilihan kita. Kita just adjust ni saja. Macam pembaris macam pembaris ada guide kita guide di sini. Jadi kita boleh jahit di sini. So kita tak fokus sangat pun dia akan lurus lah. Pandai tak pandai lurus juga. Oh, saya punya benang tadi saya pakai tapak lain bagus juga tengok okay. Macam mana saya pasang benang ya. Macam mana saya pasang benang, saya masuk. Okey, ada siapa yang 50-an di sini? Kalau saya dah 50-an. Okey, kalau 50-an dah mula nak guna air liur, untuk sini. Ini tidak perlu tengok masukkan ini. Lepas tu tolong masuk benang ke dalam jarum. Siap. So tak perlu guna celup-celup air liur ya. Ya. Ya, kalau tak ada auto trader ini panggil auto trader kalau tak ada auto trader ni kamu masuk sampai mata pun sakit Jadi ini sudah ada jahit saja. Dia akan lurus, nampak ni. Lurus saja, nampak? Lurus saja. Ini amat sesuai lurus untuk saja. Beginner kerana beginner nak jahit lurus pun susah kan. Ya. Kalau tidak jahit dengan lurus memang dia punya kerja tidak cantik lah. Kalau nak lebar, boleh lebar macam ni. Contohnya di kaki-kaki baju, kita boleh set dia punya setting di sana, lepas tu kita boleh jahit. Ini tutup mata pun akan lurus Jangan tutup mata Mr. Chin, nanti jahit tangan ya. Lawak-lawak saja. Okey, contohnya tengok tak? Dua jahitan memang dia lurus saja. Kalau jahitan lurus walaupun dia simple, kenapa dia boleh cantik? Hasil tu keseluruhan cantik sebab dia tak ada yang sengit-sengit. Kalau orang nak tengok workmanship tu cantik ke tidak, orang tengok tu lurus ke tidak. Ya. So inilah alat ni ya. So sekarang kita dah buat ni. Sekarang saya nak tunjuk pula ini ya. Kadang-kadang kita punya bahan ialah kain yang stretchable. Contohnya tudung tu ialah kain yang memeri, Contohnya ini kain yang memeri. Nampak ni kain memeri. Okey. Kalau guna mesin ini, kalau guna mesin lain, mungkin bila kamu lepas jahit dia tak lekat lah. Tak lekat kan sebab kain tu lycra ke, dia tak lekat. Satu. Kedua, kalau dia lekat pun bila dia tarik kan ini boleh stress. Tapi jahitan itu tak boleh stress. Bila kita stretchkan kain lepas jahit, dia akan ikut break. Dia punya stitch akan terbuka. Okey? Cuba kita tengok ini. Kain ni kain yang stretchable. Saya jahit. Okey, contohnya saya cantum dua ni.
lepas ni sudah siap dicantum. Nampak? Sudah siap dicantum. Okey. Dan bila saya tarik, dia boleh tarik sekali. Dia tak akan putus Nampak tak? Dia boleh tarik. Ya. So ini penting ya. Kadang-kadang kita akan fed up. Jahit-jahit tu dia apa ni? Dia berlubang sebab dia tak lekat. Okey? Jadi ni stretchable. Okey. So sekarang saya nak tunjuk punya ialah tapak ini ya. Saya nak tunjuk ialah teknik quilting. Teknik quilting, ingat lagi teknik quilting tu macam mana? Teknik quilting tu macam kita ukir atas kain lah. Okey, saya ambil sikit masa, saya buat ya. Okey, sorry. Okey. Ini quilting. Saya nak sambung ini, nak jadi sampel, nak jadi dompet. Okey. Ya, Miss Chai nak lukis bunga atas kain. Okey, macam ni. So, teknik penting ke? Teknik penting ya. So, kita tengok. Saya just bawa dia saja, bawa dia. Ya, model mesin ini adalah special edition by Genomi ya. Dia nama Genomi, tapi model itu panggil special edition. Okey, nampak tak? Saya just ubah-ubah tempat saja. Lepas tu saya sudah guna jarum ini. Jarum ini saya anggapkan dia ialah pen ya. Jadi saya ukir atas kain ini saja. Lepas tu saya bawa dia. Di mana saya nak jahit, saya bawa saja. Suka ke? Ada siapa suka ni? Saya suka. Komen suka. Kalau tidak nanti ngantuk kan? Tengok ada komen sikit, ada join sekali ya. Ada interaction sikit. Ya, kalau kamu ada apa pertanyaan, komen saja. Okey, boleh pakai dekat 2049 boleh 2049 boleh ya. Ya. Apa yang boleh pakai di 2049? Ya, sorry. tapak apa? Kamu boleh hubungi kami dulu, nak tengok tapak apa dulu. Kalau tapak ini dia lain-lain ya, tak sama ya. Okey. Ini sudah siap. Nampak tadi ini tak ada. Sekarang saya sudah jahit. Kalau tak ada buat quilting ini, dia macam kosong sajalah. Ini jadi bag dah kosong. Cantik kan? Tapi kalau cantik, ini jadi bag, dia memang nampak istimewa lah. Kalau kamu nak draw pun akan banyak sikit. Okey, sekarang saya nak jahit ialah kita punya apa ya. Okey. Ini sebab nak hari raya haji sudah. Saya tunjuk kita boleh beli ini lace yang sedia ada di pasaran, kita beli. Lepas tu kita ini adalah umpamakan kita punya baju kurung yang kosong ke, kita tampar atas ni. Ya, tampar atas. Selalunya guna tangan tau. Kalau guna tangan nak jahit ni, lama. Lepas tu mungkin dia akan kembung macam ni. Kembung macam ni, ada masuk angin macam ni. Lepas tu tak rata. Lepas tu satu kali kamu cuci banyak kali, dia sudah cabut, dia sudah tanggal. Cuba kita tengok ini ya. Dia tak ada cabut-cabut, dia rata saja dan dia sangat cepat. Kalau nak siapkan satu baju kaki baju dengan lengan tu sangat cepat tak sampai sejam siap. Okey? Tak sampai 1 jam. Untuk leather boleh ada ajar tak? Leather? Untuk leather ada ajar tak? Nak tengok leather apa, kami ada ajar guna PU untuk buat projek. So kamu boleh hubungi kami lah. Okey, so tengok just ikut saja. Memang dia kukuh dan sangat senang saja. Nampak saya bergerak dan jari saya saja. Kalau saya nak jahit bahagian ni, saya jahit dulu. Okey, yang ni masih hidup lagi. Yang ni sudah lekat. Tak akan, ini sudah rata. Okey, saya buat lagi ya. Saya buat lagi bunga dia. Dia ikut shape bunga saja. Begini, rata je. Yang penting ialah cepat siap dan tahan cuci. Dia tak mudah tercabut. Kalau contohnya
Nak siapkan baju sangat cepat. Kalau nak ambil upah, lagi cepat dapat duit lah. Kalau satu kerja pegang banyak lama kan, duit masuk pun lama. Mungkin satu hari boleh siap berapa helai je kalau pakai tangan. Kalau kita pakai mesin, satu hari saya rasa nak siapkan 10 tak ada masalah ya. Ya, dan mesin ini dia amat senyap dia tak akan kuatnya dia punya suara. Dia tak bising. Kamu dari kamera pun dapat dengar kan? Dia sebenarnya amat senyap. Okey, nampak ni. Sudah siap. Semua siap sudah ni. Cuba tengok hasil dia ya. Rata. Tengok belakang dia. Belakang ini, pun. Ini kalau kita pakai, sebab saya pakai lain benang ya. Pakai benang yang sama. Tapi saya nak buat demo saja, saya tak pergi tukar benang yang sama ya. Dia memang tak ada yang tak ada yang kembung-kembung, nampak ni. Dan dia memang kuat. Tak ada nak buka dah, tak boleh. Okey, ini rata, flat. Okey, so ini ialah dia. Sekarang saya tunjuk sulaman ya. Sulaman. Kalau siapa yang berkenan nak buat sulaman, kita boleh buat sulaman. Ini ialah sulaman. Okey. Okey, saya sudah set. Dan saya boleh on ya. Ini ialah sulaman. Sulaman, kalau kita nak buat tulisan, kita kena lakar dulu tulisan itulah. Supaya dia sama. Kalau kita nak buat sulaman, contohnya sulaman baju lama ke, baju baru ke, sulaman, kita buat macam ini ya. Sekejap Ini, ulang tayang. Masukkan benang ke dalam jarum. Okey. Saya bawa masuk dulu benang dia. Ni saya buat sulaman. Okey, ini adalah sulaman. Kalau sulaman ni boleh buat di tepi baju, yang tepi tudung. Okey, sulaman. Ombak. Okey, saya buat lagi satu ialah lain ya. Saya buat satu lagi. Saya buat bunga Boleh nampak tak? Thank you Sawa send star bagi kami. Thank you. Terima kasih Sawa. Ya, thank you. Ya, Cik Ahmad. Thank you Cik Ahmad. Okey, kita tengok ini adalah sulaman. Nampak tak? Lepas tu kita potong Lepas tu kita potong sini. Okey? Jangan kena jahitan lah bila kita potong. Okey? So dia sudah siap. So ini ialah sulaman sulaman. Okey. Next. Saya buat
pasang butang dulu ya. Kalau saya nak pasang butang, ini guna design mana? Maksud apa? yang mana ya? Ya, itu guna free motion technique, okay? Itu sulaman guna free motion technique. Ini ialah lubang butang. Kalau nak pasang lubang butang, kita ambil upah kalau ambil lubang butang sekali dengan lubang butang lebih baik ya. Saya buat satu-satu cuba tengok. Okey, kita tengok Saya akan test dia punya lebar dulu. Okey, siap. Jadi kita boleh jahit tadi itu dia sudah lock tau. Sekarang kita boleh jahit. Lepas tu kita boleh lock dia. Kita boleh lock dia. Okey. Sudah siap Dia sangat kukuh ya, sangat kukuh. Kalau nak sekali lagi kita jahit lintang macam ni lintang macam ni. So ini ialah lubang butang. Lubang butang. So sekarang saya akan tunjuk yang mana ya, tengok saya lupa tunjuk ni saya tunjuk ni dulu. Ini yang sangat susah nak buat kan kalau guna manually kan. Sangat susah kan. Ya, sebenarnya sangat kacang ya. Ini panggil apa? Ini ialah binding. Binding dalam bahasa Inggeris. Binding. Kalau bahasa Melayu ada orang kata kun. Kun pasang kun. Binding. Okey, contohnya kita boleh nampak ini ada di tudung sini. Nampak ni tudung. Kan? Kadang-kadang kita jahit ni lipat lagi, terbalikkan kain lagi. Nanti di sini dia ada tak cantik lagi. Jadi semua ni kita nampak ialah ini ialah kun kun. Tengok sini. Okay, want to see how Miss Chai press and set Okay, this one masuk sini ya. Masuk dalam ini, then jahit. Ya, pandai pun jadi, tak pandai pun jadi. Ni belakang, ini depan. Selalunya akan pecah ni kalau kita buat manual. Dan kain tu dia memang cantik sampai sini dia boleh nampak dia sini ialah solid punya. Dia tak ada lengkung-lengkung ya. Sangat cepat, betul? Daripada pusing lagi, tindih lagi, lepas tu pecah lagi, buka lagi, hancur itu kain sudah. Itu kain sudah hancur. Okay. Okay. So, saya buat ini ya. Ini binding. Kalau kita di tepi pakaian ke, kita buat di apa? Kita buat di tepi baju ke, atau sarung bantal ke, kita boleh buat macam ini ya. Guna piping, ini ya string, drawstring. And then guna bias. Mana bias? Okay, guna bias Lepas tu kita balut dengan bias. Letak kain dulu di sini. Guna kain untuk balut tu string Tapak ni panggil apa nama tapak ni? Ini ialah tapak piping. Tapak piping. Ya, tapak piping Kita masuk macam ini. Kita masuk lagi satu kain di atas. Kalau kita nak jahit 2 kali, boleh juga.
Kalau nak sekali, boleh sekali ya. Macam ini sekali. Okey. Saya ubah kedudukan. Kalau saya nak cantik, saya boleh gerakkan saya punya jarum. Jarum tu saya boleh kasih dekat sikit dengan piping. Dia akan cantik. Ya, untuk beginner kamu mungkin tak tahu apa Miss Chai sedang tekan-tekan kan. Itu untuk adjust dia punya jarak, dia punya length, dia punya width. Ya, kami ada tutorial. Kami boleh ada bagi kamu tutorial dan juga kami ada kelas. Ya, ini ialah soalan yang sangat baik ya. Selalunya kita nampak ramai kami punya student yang belum kenal kami sebelum ni. Mereka ada banyak mesin di rumah tapi bukan semua dia pandai. Ini ialah satu kekurangan sebab tak ada kelas ya. Apa yang kita tawar di sini ialah ada kelas. Ada mesin, ada peralatan dan kita pandai guna dia. Itu penting. Okey? So ini ialah piping di tepi sarung bantal contohnya. Okey? Okey, untuk semua yang berminat di sini nanti Miss Chai dia akan terang sikit. Lepas tu kamu boleh komen berminat atau boleh hubungi Miss Chai lah, okey? Ya, nanti saya akan teliti terang lagi ya. Okey, ya, kerana sekarang ada banyak orang kan. So kami nak showkan teknik-teknik dulu, okey? Okey, ini adalah jahit tepi ya. Ya, selalunya kita jahit tepi di luar juga. Kalau kita boleh jahit tepi sekali, lebih mudah lah. Ini jahit tepi nampak. Cuba kita tengok jahitan dia cantik. Jahit tepi. Kalau kita nak pendekkan seluar, kita jahit tepi. Kita jangan tak jahit tepi. Jahit tepi ni satu. Saya rasa saya tak setting lagi sekejap 111. Wait Ini pun boleh ini pun boleh. Atau ini. Saya lebih suka lagi ini ya. Ya, betul Roy. Best kan mesin ni. So kalau mesin kamu ada function jahit tepi ni, kamu tak perlu ambil keluar cari orang jahit untuk kamu lah. Sudah sekarang kamu boleh jahit tepi di rumah dengan satu mesin ini. Okey, sudah siap jahit tepi. Nampak tak cantik Kemas ya. Cantik. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita sembat pula. Sebab kalau lepas jahit kita perlu sembat Kita perlu sembat. Jadi kita tak perlu guna tangan sembat dah. Kalau silang pangkal pun sama juga. Satu cabut, dia akan cabut. So, saya akan buat ialah dia punya cara lipat ialah lipat ke atas saja. Lepas tu kita mula sembat. Kalau sembat kan baik kita guna jarum yang lebih kecil ya. Sebab saiz jarum ini agak besar. Bukan besar lah, sederhana. Kalau saya boleh guna halus punya, lagi cantik hasil dia. Nampak? Setiap satu mata dia cubit adalah sama dia punya length. Length dia sama. Kan jarak dia sama. Kalau ini, kalau kita guna tangan, satu banyak, nanti sikit, nanti banyak. Lepas tu tak lurus pula. Okey, ini lurus dan sama. Okey. Kalau kita guna benang yang sama, seakan-akan tak nampak. Lagi satu, dia kukuh. Kukuh. Kalau saya purposely tengok saya potong dia. Saya sengaja putuskan ini. Yang lain masih kuat lagi, nampak? Masih kuat. Tapi apa kalau kita guna tangan, lama ialah satu hal. Lama, tak kukuh, tak sama. Okey, dan buang masa. Kalau nak jana pendapatan, lagi lambat, ya. Mesin Matsuyuki ada fungsi jahit tepi ke? Ada. Ada ya. Ada. Okey. So, saya akan buat yang ini pula, ya. Okey. Katakan kita nampak ini baju. Sekejap saya bawa baju. Ya, tak perlu risau pasal setting ini ya. Nanti akan ajar nampak punya. Baju ini cantik. Nampak ini cantik. Cantik.
Cantik kan? Okey, macam mana kita buat? Saya potong kain ini ya, sekejap saya buang ini. Okey. Cuba tengok saya pasang tapak dulu. Okey Teknik jahitan sangat penting Sudah cantik, boleh jual mahal. Kalau pakai tangan, bila mau siap belum tahu lagi kan? Ya. Ya, Lida, nanti mau tahu harga, nanti WhatsApp nombor ini ya. Siapa-siapa yang nak tahu harga, ini Miss Chai, ini Jason. Nanti kamu boleh WhatsApp ni, nanti boleh kami akan jawab dulu. ya. Kamu boleh screenshot ya. dulu, okey? Ni jawab nanti. Ambil peluang sekarang sebab sekarang ada nak dapat harga rendah, nak dapat harga promosi, nak dapat voucher, nanti hubung kami ya. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan tepi tudung saya nak jahit tepi tudung. Tengok. Contohnya tudung yang warna ini. Tapak yang tadi guna itu adakah tapak F? Ya, ya, tapak F. Nampak ni? Saya nak buat ni ya, tudung dia. Ni kan apa? Nampak ke? Nampak ke? Biji-biji nampak ke? Okay, so sekarang akan show hasil ni. Ya, mesin ini boleh pakai tanpa pijak pedal. Ya, kalau kaki penat kan, boleh pakai tangan tekan saja dia boleh jalan juga Tak semestinya mau pijak dengan pedal. Kerana dia ada ini, start stop button. Ya, ini boleh ganti itu pedal. Okey ya. Tengok cantik tak? Ini jahitan panggil apa? Ini ialah climb. 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 Climb Okey, nombor WhatsApp saya akan komen, saya akan pin di comment section, okey? Nanti kamu boleh dapat cari. Sementara saya okey. Satu lagi yang saya nak tunjuk ialah kita boleh, contohnya kain ni kosong kita boleh taburkan bunga-bunga dalam ni, jadikan satu artikel yang cantik Kita contohnya ni baju kurung, ya kita boleh bagi dia ada bunga kecil-kecil atau sarung bantal ke, kita boleh tambahkan bunga lain ya. Okey, contohnya ini. Saya tampakkan ni satu. Ya. Mesin tu tolong saya lock sekarang. Jadi dia akan buat satu saja sebab saya minta mesin tu buat satu saja. Ya, saya buat banyak-banyak baru bagi tengok Okey. Nah, nampak? Cantik? Dia tak akan terlajak jadi dua ke lebih. Tak ada. Dia memang satu lengkap macam tu. Bila saya set dia satu je.
Bila saya set dia 2, dia 2 lah. Dia tak akan jadi 2,5. Okey? Sebab saya nak sekuntum je. Jadi saya akan buat teknik taburan bunga di merata-rata kain kosong. Lepas tu dia nampak ada motif macam ni dah. Okey, nah ni sudah. Okey. Faham? Saya nak tunjukkan teknik kalau ada apa boleh ni saya nak tunjukkan teknik apa ni, teknik ini, cuba tengok mata lalat. Okay, so sekarang Miss Chai akan buat teknik ini, mata lalat. Okay, so kalau kamu semua yang berminat kan, okay, boleh hubungi Miss Chai dengan number ini atau Jason number ni. Okay, saya akan tulis di comment section juga. Okay. Okay, saya buat mata lalat ya. Kalau kita nak buat mata lalat, guna tangan, tahu tak berapa lama? Kalau satu leher tu, kalau ni buat guna tangan kan, dari sini satu keliling, selalunya mereka ambil upah ialah RM6 kalau kampung lah. Kalau bandar RM10. Tapi masa yang mereka labur tu ialah 2 jam. Ada 2 jam, kalau tak mahir lebih lagi. Kalau mahir pun sejam lebih. Dan RM6 dia dapat. Contohlah kalau katakan RM6 ya. RM6 laburkan 2 jam. Satu hari kalau buat 8 jam, biji mata terkeluar ke tidak? Terkeluar kan? Berapa ringgit? 4 kali dengan 6, RM24. Betul? Satu hari 8 jam buat 4 helai. Kalau 2 jam sehelai. Kan? Pandai kira-kira kan? Ya, ada accountant sini tak? 8 jam 4 helai kali dengan RM6. RM24. Okey. Kalau saya guna cara ini, sebab saya kata peralatan boleh bantu kita jimat masa, gandakan hasil. Cuba tengok saya boleh guna cara macam ini boleh lama mana. Saya bagi tahu jawapan ya. Tak sampai 10 minit satu siap. Berbanding dengan 2 jam, 10 minit dengan 2 jam, 1 jam saya boleh siap 6 helai dah. Tak payah 8 jam. 8 jam baru 4 helai. Betul. Kalau saya santai-santai lah, katakan 1 jam, saya boleh buat 4 helai pun dah memadai lah. Betul. So sekarang saya bagi tengok ya cara. Okey. Cuba tengok ya. Sebab itu tak sampai 10 minit boleh siap. Berapa saat Macam 5 saat tu saja. Kalau leher, ini ialah lurus kan. Kalau leher ialah kena slow sikit kan. Ini ialah tak sampai 10 minit. Okey. So, sekarang siap Okay. So, Miss Chai perlu buat sedikit persediaan. So, saya akan tunjuk ini. Okay, so ini adalah ikut kami punya mirror punya apa? Stained glass. Stained glass. Kalau nak buat ini kan, pun sangat senang nak tampal terus sangat senang. Nak tampal ini bias untuk tampal ini bias pun sangat senang ni ialah patchwork. Okey, mari kita sambung sini. Ya, boleh saya tengok dia komen ya, ada apa komen? Kamera tak terang. Okey, kita sambung ya. Kita sambung Sudah 4:13. Okey, kita tengok ni. Untuk yang baru, yang belum ada dan yang berminat nak belajar, yang baru yang nak minat belajar, ya,
boleh ambil peluang ini untuk hubungi saya untuk tahu tentang keterangan lanjut atau apa yang kamu nak tanya. Macam mana memilih mesin contohnya yang sesuai, boleh WhatsApp ya di nombor tadi. Dan sekarang saya nak bagi tahu, tak kira bagi kamu yang minat belajar atau minat tentang mesin jahit yang tadi tanya-tanya harga, sila tengok sini ya, ada satu tawaran pakej Seni Jahitan Kreatif Plus mesin. Kamu akan dapat khusus dan sekali dengan mesin dengan harga yang paling best ya. Sebab kami ada bagi voucher. Okey. Promotion sekarang kami akan bagi lagi tambahan harga promosi plus 200 lagi voucher akan tolak. Kita dapat 200 lagi. Yang berminat-minat tu nanti boleh WhatsApp ya. Bererti tadi kita tahu bila kita nak belajar apa-apa, kita perlu bayar. Betul tak ni? Contohnya ini 250 point ialah 250 learning point. Berarti RM250. Kalau ini ialah RM100, ini ialah RM120. Kalau untuk yang pakej ni, kami sedia bagi 6,000 learning point. Kalau kita nak bayar ialah RM6,000. Kita terus boleh dapat 6,000 learning point dalam promosi ini. Kita dapat lagi mesin jahit dengan peralatan yang tadi saya guna tadi. Semua kita dapat. Okey. Untuk keterangan lanjut yang berminat tentang khusus atau mesin jahit, sila tanya saya, Miss Chai atau Mr. Chin di talian ini ya, di WhatsApp ni. Nanti kami akan buat penerangan. Sebab kalau kamu nak tanya, mungkin kami boleh bagi kamu cadangan. Okey. Lepas tu, atau komen YY300 di situ. YY300 tambah 1. Okey. Ya, boleh komen di sana. YY300 plus 1. Ya. Atau terus WhatsApp saya, nanti nak tanya apa, terus saya boleh terus jawab. Lagi cepatlah. So, minat dua-dua ada kelas ulangan tak jika tak sempat join kelas. Oh, Cik Haslin. Tak ada masalah ya Cik Haslin. Cik Haslin boleh WhatsApp saya, nanti saya kasih terang. Dia sangat simple. Kalau kamu ada learning point, point ini tak ada expired date. Tak ada kata tak sempat. Tak ada tak sempat. Mesti sempat. Sebab open. Kalau contohnya bulan ni kita nak guna berapa point kita suka. 2-3 bulan kita tak guna learning point tu, tak pergi belajar pun tidak mengapa. Jadi itu point tetap ada lagi. Dia tak ada expired ya. Lagi satu lagi, kita punya learning point ni boleh bagi dekat bukan seorang saja. Kita boleh bagi anak-anak kita belajar, boleh juga sebab kawan-kawan. Kami bagi encourage libatkan ahli keluarga kita biar mereka ada isi masa dengan satu aktiviti yang bermanfaat. Atau galakkan adik-beradik ke supaya kita boleh sedekah ilmu kepada mereka dengan guna kita punya learning point. Okay? So, ini adalah learning point. Dan learning point ni boleh guna di kelas online. Yang mana yang guna learning point. Learning point ni juga boleh guna di kelas offline. Okay? Jadi ada dua. Mana-mana kelas online yang guna learning point kita boleh guna ya. Okay. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Atau boleh WhatsApp ya. Okay. So, ada apa lagi nak tanya ke? Ada siapa-siapa nak tanya lagi ke? Kalau kita menjahit, kita berminat menjahit, peralatan kita sangat penting. Kamu setuju ke tidak? Walaupun kita pandai, contohnya saya boleh buat cutting dengan, boleh katakan okey lah kan. Apa yang saya jahit tadi okey kan. Tapi kalau mesin tu tak boleh memberi kerjasama, jahit-jahit langkau, jahit-jahit kedut, patah jarum. Saya punya hasil pun tak jadi dah. Betul? Peralatan sangat penting. Peralatan yang tepat lagi penting daripada kita beli, lepas tu beli lagi, lepas tu beli lagi. Sampai banyak mesin di rumah sebab kita tak buat pilihan yang bijak atau yang tepat sebelum kita beli.
Yang penting ialah package di sini ada mesin, ada kemahiran. Jangan kita ada mesin, tak ada kemahiran, tak tahu cara guna. Lepas tu, mesin tu tengok kita pandang dia. Sayang. Setuju ke? So itu, kalau ada apa-apa tanya lagi, boleh tanya ya. Setuju, peralatan yang lengkap, betul. Kalau contohlah, jangan kata masak, jangan kata apa, kita jahit lah. Kalau kita masak, kalau masak itu hanya ada satu kuali je, yang lain tak ada. Macam mana nak masak? Susah juga, ya kan? Okay. Kalau setuju, bagi love sikit. Bagi love sikit boleh? Thank you. Terima kasih. Ya, boleh ya. Tapi bukan leather yang tadi saya jahit ialah PU Saya jahit ialah PU. Leather banyak jenis. Ada leather yang sangat keras, itu bukan ya. Ada leather yang tipis, yang tidak terlalu tebal itu, ya, tidak terlalu keras punya itu lain ya. Ada yang macam kasut punya itu begitu keras punya itu tak boleh ya. Kalau PU tadi saya sudah jahit, saya bagi tengok ya. Okey, sekejap Ini ialah PU. Bahan dia macam yang tadi saya jahit. Ini PU, cantik ke? Ini juga PU. Okey, ini juga PU. Sebab dalam dia kosong PU. Kalau kita pandai menjahit, kita boleh jadi sedondon ya. Keluar ini ada ini. Keluar lagi ada ini. Keluar lagi ada ini. Keluar lagi ada ini. Sorry, bukan. Ini. Sedondon, nama dia sedondon. Macam mana dapat sedondon? Suka sedondon? Suka. Nak beli dekat mana sedondon? Susah nak beli. Kalau buat sendiri, ya. Sampai baju boleh dondon. Betul ke? So, ini adalah PU PU. So, ada lagi apa-apa pertanyaan? Ya, terima kasih. You all punya love Saya pun bagi satu love Okey, seberang apa-apa yang nak tanya selepas ini boleh hubung saya atau Mr. Chin atau Jason ya. Nanti saya akan buat penerangan yang lebih teliti ikut individu. Boleh? Terima kasih. Ya. Kalau tak ada apa-apa lagi setakat ini saya saya dapat saya sharekan. Dan stay safe ya. Ya, boleh follow kita. Ya, boleh follow Facebook page kami ya. Kami sentiasa ada live yang macam ni, yang berlainan, okey? Okey. Semoga semua sehat-sehat ya. Ya. Dan itu saja dari kami hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi ruangkan masa bersama-sama. Okey? So itu saja. Terima kasih. Bye. Yeah,